Yang Berhormat Puan Vivian Wong, silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 4. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pelaksanaan projek Fasa 1 Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dengan anggaran jarak keseluruhan 706 km dibahagikan kepada 35 pakej kerja. Sehingga kini, 15 pakej kerja telah dibuat pelantikan kontraktor bagi kerja-kerja pembinaan dengan status kemajuan sehingga Mei tahun ini bagi pakej kerja yang telah dimulakan adalah 63%. Ini termasuklah pembinaan bagi 3 pakej kerja yang baru, 28, 29 dan 30 yang melibatkan laluan dari Sandakan Mile 32 sehingga ke Sungai Bauto sepanjang 60.8 km yang dijangka akan siap pada suku keempat tahun 2024. Walaupun sudah mula kerja pembinaan, Kementerian Kerja Raya melalui kontraktor yang dilantik akan terus menyenggara dan membaiki jalan di sepanjang laluan tersebut untuk keselesaan dan keselamatan pengguna. Bagi jalan yang termasuk dalam fasa pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo, kerja-kerja penyelenggaraan akan dilaksanakan oleh kontraktor Pen Borneo yang dilantik. Manakala bagi jalan persekutuan yang tidak termasuk dalam fasa pembinaan, kerja-kerja penyelenggaraan akan dilaksanakan oleh konsesi jalan persekutuan yang telah dilantik. Kementerian Kerja Raya juga menerima aduan daripada pengguna jalan tersebut, khususnya bagi laluan FT22 Kota Kinabalu hingga ke Sandakan. Justru kementerian ini telah menubuhkan pasukan petugas khas untuk jalan Telupit ke Sandakan yang bertujuan untuk mengenal pasti dan mencari jalan penyelesaian jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang untuk mengatasi kesulitan pengguna di sepanjang laluan tersebut. Hala 7 pasukan petugas khas ini adalah memfokuskan aspek yang berkait dengan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya serta meningkatkan lagi kerjasama dengan agensi penguatkuasaan yang berkaitan. Sebagai langkah jangka pendek, kementerian ini baru-baru ini telah meluluskan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 10.5 juta bagi melaksanakan kerja-kerja pembaikan segera. Kerja-kerja tersebut telah bermula pada awal bulan Julai tahun 2022 dan lokasi yang kritikal akan diutamakan terlebih dahulu. Kerja-kerja pembaikan awalan ini dijangka akan siap pada minggu kedua bulan Ogos tahun 2022. Pada masa yang sama, kerja-kerja untuk mengenal pasti laluan yang berisiko tinggi akan terus dibuat oleh JKR Sabah dan pihak perunding yang akan dibentangkan pada mesyuarat task force secara berperingkat. Usaha ini mencerminkan komitmen kementerian dan kerajaan untuk membangunkan rangkaian infrastruktur jalan yang terancang dan sistematik serta memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya. Sekian dan terima kasih. Yang Berhormat Sandakan. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Saya ingin tanya sama ada Kementerian Kerja Raya ada rancangan untuk menyelaraskan semua tiang-tiang lampu di Jalan Persekutuan Parlimen Sandakan ke LED sebab sampai kini Sandakan masih menggunakan lampu-lampu yang zaman lama di mana bulb dia selalu tidak terang dan selalu rosak. Kadang-kadang tidak sampai 24 jam sudah gelap lagi. Selain itu, kerja membaiki pulih lampu-lampu mengambil masa yang terlalu lama sehingga setengah tahun. Ini adalah sangat berbahaya kepada pemandu terutamanya dalam musim hujan. Terima kasih. Terima kasih soalan daripada YB Sandakan. Yang pertamanya kita akan cek sekiranya lampu-lampu di bawah jalan yang disebut oleh YB Sandakan tadi, adakah dia di bawah jalan persekutuan ataupun jalan majlis. Sekiranya jalan itu adalah di bawah jalan majlis contoh, maka lampu-lampu jalan itu akan di bawah kuasa majlis daerah. Tetapi sekiranya di bawah jalan persekutuan, maka kita akan cek latar belakang di mana kita boleh jalan bantu. persekutuan. Okey, kita akan cek dan dapat maklumat yang paling terkini apa perancangan-perancangan untuk bantu lampu jalan di kawasan yang berhormat. Terima kasih. Tambahan. Soalan tambahan sebelah sini. Tak ada. Mas. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Saya ingin menyambung sedikit berkenaan dengan lampu jalan dalam yang disebut oleh Sandakan tadi adalah lampu jalan.
persekutuan. Saya ingin menyebut tentang lampu jalan kampung, Yang Berhormat Menteri, kerana saya apa yang berlaku, kadang-kadang lampu jalan kampung ini didirikan dengan tidak mengambil kira pandangan kami daripada ahli parlimen. Jadi kalau boleh sekiranya Timbalan Menteri dapat untuk menyelaraskan polisi ini supaya pandangan kami sebagai pemegang taruh dan juga sebagai orang yang bertanggungjawab di peringkat bawah ini diambil kira untuk menentukan mana lampu-lampu jalan yang boleh dipasang. Kerana kadang-kadang bila selesai pasang barulah nak minta untuk kami endorse untuk bayaran akhir. Ini tak sepatutnya berlaku. Terima kasih soalan daripada YB Pasir Mas. Untuk maklumat Yang Berhormat Pasir Mas dan juga maklumat tambahan untuk YB Sandakan tadi, kerajaan ataupun kementerian memang setiap tahun kita ada allocate perbelanjaan untuk menaik taraf ataupun menyenggara lampu jalan. Untuk tahun 2021 di Semenanjung Malaysia sebanyak 29 juta dan untuk Sabah sebanyak 4.4 juta. Untuk tahun ini, untuk Semenanjung kita telah mengallocate 12.2 juta dan untuk Sabah 1.6 juta. Jadi mungkin kita akan mempertimbangkan permohonan-permohonan daripada daerah-daerah tersebut untuk kita allocate jumlah-jumlah peruntukan yang kita telah ada untuk memperbaiki dan juga menyenggara lampu-lampu jalan di kawasan masing-masing. Sekian dan terima kasih. Yang awak pokok sena sebenarnya dah bangun lama, Yang awak. Baik, terima kasih Tan Sri. Saya baru dapat jawapan daripada persoalan saya kepada YB Timbalan Menteri minggu yang lalu berkaitan dengan jalan persekutuan FT175 daripada persimpangan Jalan Langgak ke Jalan Kepala Batai yang sepatutnya dah 19 tahun dah projek ni tidak diangkat. Jawapannya, saya cakap terima kasih. Projek ini telah dirancang untuk dilaksanakan tahun 2003. Namun begitu, atas kekangan peruntukan, projek ini terpaksa dibatalkan. Sayunya Tan Sri. Kemudian masuk rancangan Malaysia ke-9. Jawapannya, namun begitu projek ini masih tidak lagi menjadi keutamaan untuk dilaksanakan pada waktu tersebut. Sedihnya Tan Sri. Masuk dalam Rolling Plan 1 dan Rolling Plan 2, RMK 12. Jawapannya, berdasarkan kedudukan keutamaan projek dan agihan siling peruntukan yang terhad untuk projek baru, projek tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat kepada agensi pusat. Sayunya Tan Sri. Pilunya orang pokok sena, orang hutan kampung, orang Jalan Langgak dan Jalan Kepala Batai. Jadi kena tunggu beberapa kali lagi rolling. Tak tahu mereka nak rolling beberapa kali lagi rolling plan nak buat. Jadi Tan Sri, saya nak beritahu, jalan tu terlalu sibuk. Ada 4 buah sekolah. Kolej tingkatan 6, sekolah menengah Kepala Batai, 2 buah sekolah rendah di hutan kampung. Ada kamp TUDM. Dan ada kawasan perumahan baru yang rancak diadakan. Ada pasar raya, ada masjid di tepi jalan tersebut. Dan ini merupakan jalan pintasan untuk orang ke airport. Lapangan terbang Sultan Abdul Halim. Jadi jalan itu terlalu sibuk. Dan yang keduanya, isu banjir. Bila tak dibuat jalan ini, sampai bila pun penyelenggaraan peparitan ini tidak dapat dibuat. Walaupun JKR telah buat beberapa projek untuk memintaskan air daripada banjir, akhirnya tidak menyelesaikan masalah banjir di kampung darat, di hutan kampung. Jadi saya nak minta ketegasan daripada kerajaan, khususnya daripada Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan untuk menyediakan peruntukan. Jangan jawab kata tidak menjadi keutamaan. Sedih, pilu rakyat ni. Ini jawapan yang tak sepatutnya yang diberikan. Jadi saya minta ketegasan daripada pihak kerajaan bila projek ini akan diangkat ke agensi pusat. Terima kasih. Saya pun pilu tengok Yang Berhormat pokok sena. Perlu jawab ke Tuan Speaker? Rakyat dengar semua. Untuk maklumat Yang Berhormat YB Pokok Sena, bagi kami di Kementerian Kerja Raya, memang kami mahu supaya projek itu dilaksanakan. Kementerian Kerja Raya kita sentiasa memihak kepada sektor pembinaan. Lebih banyak projek, lagi bagus. Bagus untuk ekonomi negara, bagus untuk infra rakyat, bagus untuk kesemuanya. Tetapi memang kadang-kadang ada kekangan daripada segi kewangan dan sebagainya, di mana kita perlu membuat penilaian keutamaan. Dan membuat keputusan itu bukan Kementerian Kerja Raya, dia adalah agensi pusat. Kita menerima apa yang diangkat oleh kerajaan-kerajaan negeri
contoh unit perancangan negeri dan sebagainya dihantar kepada agensi pusat, contoh EPU dan MOF, dan kita akan buat keputusan. Jadi kalau bilang kita yang membatalkan projek itu bukan daripada kami. Kalau KKR kita mau projek itu. Jadi kita haraplah di dalam masa yang akan datang kita boleh usahakan supaya projek itu kita usahakan sampai jadi. Sekian dan terima Sekarang kasih. keuangan tak sepatutnya. Yang lain kita boleh belanja duta khas apa semua itu sepatutnya tak dilantik. Pokok senang. Datuk Speaker, saya minta izin untuk bertanya. Pokok senang kena kerja kuat lagi lah nampak dia. Datuk Speaker, Muhammad, ringkas saja. ringkas pasal Ya. ni berhubung kait dengan soalan asal iaitu semuanya ni terbabas. Ya, ya. Kau apa senang, ini pasal Pen Borneo. Ya. Jadi saya ingat specific question asked and specific question additional must be asked. Setelah mendengar apa soalan jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri menyatakan 65% dah pun disiapkan. Dan apakah ukuran yang digunakan oleh pihak kementerian? Sedang dalam pengetahuan saya, pertama Tuan Sri yang di-Pertua, tak sampai pun 50%. Jalan yang siap Pen Borneo. Bukan hanya dari Sendakan, Telupit, dari Kota Kinabalu, Pinampang ke Sipitang. Dan saya juga bertanya kepada syarikat-syarikat yang dilantik. Pengetahuan saya, persoalan saya, ukuran dia. When you select a company to do this job, masa saya Ketua Menteri, saya menilai $2 company was appointed. Tidak ada pengalaman. Ya, dari Sipitang sampai ke Kimani, sampai ke Papar. No background tentang constructions of road. Inikah dasar kerajaan kita melantik syarikat-syarikat yang akhirnya bila kerja mereka siapkan, maintenance cost will increase sampai 100% pasal kerjanya tidak begitu mantap oleh kerana syarikatnya bukan ada strong background. You know, the Sempurna Katawa, it was done by contractor di CDCP. Sampai 30 tahun, Datuk Speaker. Maintenance is very low because the company has a good background. Dan saya ingat persoalan dia. Pertama, bagaimana ukuran dia? Sehingga dia katakan tadi, dah pun 65%. Ukuran dia. Sampai sekarang. Semalam baru saya balik, malam semalam dari Sempurna. The road, federal road is bumpy. Yang berhormat, you go down there. You use the main road. Yang ada tu, bagaimana jalannya kalau malam, dah tak ada lampu, accident boleh berlaku. Is bumpy road. Terima kasih banyak. Terima kasih, Muhammad. Terima kasih YB Sempurna. Memang kita akui kalau kita banding contohnya dengan Sarawak, pembinaan lebuh raya di Sarawak sudah mencapai lebih daripada 85%, tapi di Sabah hanya 63%. Faktor utama daripada itu adalah tidak dapat dinafikan bahawa ada pertukaran kerajaan Sabah pada tahun 2018, dan apabila ada pertukaran kerajaan, maka dasar juga telah diubah. Contoh kerajaan 2018 di mana Yang Berhormat Sempurna sendiri menjadi Ketua Menteri telah membatalkan PDP pada waktu itu, dan ini telah melambatkan pelaksanaan Pen Borneo Sabah. Kalau tidak, kalau kita banding dengan Sarawak dia tidak ada perubahan kerajaan, maka dasar dia pun konsisten dan pembangunan dia pun konsisten. Maka kalaulah Sabah tidak membuat perubahan tersebut, mungkin Sabah pun dia juga sama status kemajuan dengan Sarawak. Tetapi kita memberi banyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada kali ini apabila dia mengambil alih tampuk jawatan Perdana Menteri, dia telah memberi kelulusan untuk semua baki 19 package di bawah 1B dan telah memberi komitmen untuk lebuh raya Pen Borneo Sabah ini boleh disiapkan dalam tempoh 5 tahun secara agresif. Dan inilah usaha Yang kita Berhormat, untuk sedarkah catch Yang up, Berhormat? untuk memastikan Sabah dapat bubut. Kalau Semenanjung bilang kejar, kalau di Sabah kita cakap bubut, bubut pembangunan yang ada di Semenanjung. Inilah usaha kita sekarang. Siaran pun terus sekarang Yang Berhormat. Yang Berhormat, sedarkah PDP yang kita batalkan adalah diurus takbir oleh Setiausaha Kerja Pemuda UMNO Sabah? I got the black and white. Mana boleh Setiausaha Kerja Pemuda UMNO? Okey, Muhammad. Ya, Muhammad, tak ada perbahasan semasa soalan, Muhammad. Maaf.